Maka kita kata dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memisahkan kamu dari orang kafir jadi orang mukmin. Dari orang tak ada Tuhan jadi pada orang ada Tuhan. Besar ke kecil? Besar. Dari tak boleh masuk syurga boleh masuk syurga, daripada tak ada Nabi jadi ada Nabi. Dari tak ada Tuhan jadi ada Tuhan. Besar sangat. Tapi kita rasa macam kecil je. Sebab kita dapatnya mudah tapi tidak mengurai, tidak memaham, tidak mengkaji sampai dia tinggal di sini. Tak masuk ke sini, tak keluar dalam perbuatan. Tak rasa pun Allah tu dekat. Aku naik saksi. Aku dengan otak, dengan perasaan, dengan hati, dengan ungkapan, dengan ayat. Cakap. Allah yang aku sembah. Bila kata aku bersaksi, pakai otak, pakai mata, pakai hati, pakai perasaan, pakai perbuatan. Nak tunjuk bukti dengan Allah bahawa kita hamba Allah. Kita juga nak tunjuk bukti kita pengikut Rasulullah. Maha hebat. Dua ayat yang sangat hebat. Tapi oleh kerana kita tak rasa dia hebat, anak kita ramai yang tak boleh syahadah. Apalagi nak mengungkapkannya dalam perbuatan, dalam penampilan, dalam pembelajaran, dalam pergaulan. Aku ada Allah, tak boleh pegang-pegang, nanti haram. Aku tak ada, aku ada Allah. Jangan buka dia tutup aurat. Aku ada Allah, aku tak boleh bohong. Aku ada Allah, aku tak boleh meniru. Aku ada Allah, aku tak boleh sakit hati. Aku tak boleh dengki kat orang. Kita tak masukkan dua kalimah syahadah itu menjadi senjata, jadi protektor yang boleh membuat kita terjaga daripada tercacat sebagai hamba Allah. Ini cacat tak habis. Ya ihdinas siratal mustaqim pun dia, ia akan nak berdua, ia akan nasta'in pun dia, tapi terlepas keluar sejadah, macam-macam sampah-sampah yang dibuat. Maka sekali lagi, dua kalimah syahadah sangat penting. Kerana apa? Dia memisahkan dua alam, daripada yang kufur kepada beriman, daripada tak ada Nabi pada ada Nabi, daripada tak ada Tuhan ada Tuhan, dan yang paling mahal sekali, dari tak dapat syurga dia dapat syurga. Ini kekuatan. Andai kata orang yang sudah memegang dua kalimah syahadah sebagai urat nadinya, sebagai darah dan dagingnya, sebagai mata dan telinganya, dialah orang paling bahagia. Tak sempat nak kata hal orang. Tak sempat nak cerita buruk orang. Ya Allah, engkau nampak ya Allah. Kau ikut aku ya. Aku tak, engkau nampak aku duduk mana. Kau nampak aku apa. Kau nampak aku pergi mana. Kau nampak aku duduk makan apa. Kau nampak siapa kawan aku. Kau nampak aku duduk di mana. Ni datang dua-dua kalimah syahadah. Sebab itu dua kalimah syahadah itu sangat mahal. Bukan untuk mu'alaf masuk Islam sahaja. Kita yang Islam dia pun tenggelam. Macam kapal selam. Sekejap rasa macam ada syahadah. Kadang-kadang macam lebih teruk daripada perangai orang kafir. Orang kafir tak solat, kita tak solat. Orang kafir bohong, kita bohong. Orang kafir tipu, kita pun tipu. Berniaga doktor, mana tak boleh tipu. Masya Allah. Nabi dah bagi contoh, berniaga tak boleh tipu. Berniaga tak boleh tak jujur. Berniaga tak boleh bohong. Tapi tak nak ikut. Lambat kaya, Nabi kaya. Tak percaya pula. Ni masalah syahadah yang tidak lekat. Kenapa tak percaya Nabi? Kenapa tak sayang Nabi? Sebab syahadat Muhammad dan Rasulullahnya tak masuk ke hati, tak masuk ke jiwa. Hanya ada di dua bibir sahaja. Kita tak rasa pun dia, Muhammad dan Rasulullah itu mahal pada kita. Okay? Sedangkan dia merupakan lesen paling mahal untuk jumpa Rasulullah. Allah sedia bagikan telaga Kausar untuk pengikut Rasulullah. Yang siapa minum tak akan dahaga lagi seumur hidup. Bayangkan kita pun tak rasa, alah, itu masyar, besok tak tahu ya ke dok. Jangan. Sebab kita tak mengkaji. Okey, itu yang pertama. La ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu sangat mahal. Muhammad dan Rasulullah itu sangatlah mahalnya. Satu akuan yang seluruh malaikat akan mengaku, ya, kamu benar. Endorse-nya esok dari malaikat yang jadi saksi. Benar ya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pakai hati.
pakai keyakinan, bawa dalam penampilan, bawa dalam ibadah, bawa dalam kebajikan. Baru diakui, ya kamu benar. Okey, ini kita katakan kekuatan-kekuatan, iaitu kita kata kebahagiaan orang-orang yang mengucapkan itu di bumi adalah saat kelak di langit akan dikatakan kepadanya, engkau benar. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Sebab itu mari kita tengok surah Az-Zumar ayat 33. Az-Zumar ayat 33. Umi masih lagi pakai buku Latazan oleh Dato' Aidil Al-Qarni. Kalau ada yang ada dah beli, bolehlah semak-semak mana-mana yang ada yang Umi tak ikut semua, tapi mana-mana yang paling sesuai, yang tidak complicated sangat, yang mudah difahami dan sebagainya, dan tidak tinggi sangat, yang sedang-sedang yang kita boleh sembang secara tenang. Okey, kalau kita tengok Az-Zumar ayat 13. Okey, dan orang-orang yang membawa kebenaran itu siapa? Yang membawa kebenaran itu adalah Muhammad dan membenarkannya. Apa tanda Nabi Muhammad membenarkan? Dia buat dulu. Kalau Quran kata kamu adalah contoh tauladan yang paling baik akhlaknya. Aku diutus untuk membaiki akhlak kamu. Maka Allah usahakan dari lahir sampai dia menjadi Rasul, dijaga, dibimbing, diasuh akhlak Rasulullah. Sehingga dia berumur 40 tahun, maka baru diangkat menjadi Rasul setelah akhlaknya jadi paling cantik. Orang tak masuk Islam kerana ilmu Islamnya, tapi orang masuk Islam ikut Rasulullah kerana akhlak Rasulullah. Sebab itu adab dan akhlak adalah tanda orang beriman itu baik. Okay, kadang-kadang dia mengaku ada ilmunya tentang agama, tapi tak ada tampung akhlaknya, ilmu itu tidak ada maknanya. Sebab itu kita katakan ilmu tanpa akhlak macam orang tak ada kepala. Kerana kekuatan ilmu itu terpancar, terbau, ternampak, terasa dalam adab dan akhlaknya pemilik ilmu itu sendiri. Kalau semata-mata ilmu tanpa adab, tanpa akhlak, kosong. Maka hijrah kita kali ini, kita nak bangun balik. Saya nak belajar balik apa yang kita katakan saya berhari baca tulis buku tentang adab. Ya Allah, 2 buku, 3 buku khusus tentang adab. Yang mana adab yang aku tahu? Yang mana adab yang aku nak belajar? Ya Allah, ini dia antara kekuatan. Dalam semua buku, dalam semua kitab rata-rata menyebut apa itu akhlak dan apa itu adab. Maka kalau boleh kita hendak dah jadi mahal hijrah lah pula hari ni. Dan maka kita katakan yang ketiga, kita kata maka kekuatan yang kita nak angkat apa? Saya tahun hijrah ini nak merubah dari segi adab saya. Adab Rasulullah makan, adab Rasulullah tidur, adab Rasulullah berpakaian, adab Rasulullah berbual, adab Rasulullah dalam majlis, adab Rasulullah pemilih warna, adab Rasulullah ketika perang, adab Rasulullah ketika di masjid. Ada 4 lori. Kita nak baiki adab kalau tak tahu belajar. Kerana tanpa menambah ilmu, dia tidak akan membuat kita makin dekat dengan Allah. Siapa nak makin dekat dengan Allah, bermakna Allah akan senangkan dia untuk dapat ilmu. Siapa yang Allah nak jauhkan, dia akan makin dekat dengan iblis, maka Allah akan liatkan dia untuk cari ilmu. Liat nak ibadah, liat nak baca Quran, liat nak buat baik. Sebab itu kata siapa yang ikut tagut, maka dia akan jauh dengan Allah, dekat dengan iblis. Siapa yang lari dari tagut, maknanya mendapat cahaya yang mendekatkan dia kepada Allah. Maka kita kata sekali lagi, maka kita tengok pula kebahagiaan orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu adalah jaminan bahawa dia akan selamat. Okay, orang yang banyak sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sentiasa, maka janji Allah jaminan bahawa dia akan selamat dari kehancuran. Selamat dari kehancuran, selamat dari cela. Orang tak sempat nak cari buruk dia. Ketiga, dia akan selamat daripada cacat. Okay, selamat dari kecacatan pakaian, kecacatan perlakuan, kecacatan perbuatan, kecacatan pandangan, kecacatan otak.
Dan paling mahal kecacatan iman. Ini yang paling takut. Dan akhir sekali, dia terlindung dan terselamat dari neraka. Ini antara hadiah besar yang tersimpan dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu harus kaji. Apa ada di sebalik ayat ini, apa ada kekuatan di sebalik perkataan ini. Okey. Itu kalau kita kata Az-Zumar. Kemudian kita katakan, orang-orang, maknanya siapa yang mengamalkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan ada jaminan. Ada jaminan. Apa jaminannya? Pertama, sentiasa ada pertolongan. Mudah dapat pertolongan. Sebab Allah dah janji pertolongan Allah itu sangat dekat. Dia akan dijamin, akan mudah dapat pertolongan, akan dibantu dan dikatakan terima kasih kepadanya. Artinya nak Allah bagi terima kasih kat kita hang baca 2 kalimah syahadah no, maka kekuatan yang kita nak bangun ditolong, artinya senang-senang dapat pertolongan. Kemudian dia dibantu, okey, dia dibantu, banyak bantuan. Ada je Allah keluarkan bantuan, ada je Allah hulurkan bantuan. Okey, Umi bukan nak kata baik ke tak, tapi satu pengalaman nyata semasa nak pergi ke Pengkalan Hulu. Dari Penang ke Pengkalan Hulu tu, dari Penang turun ke Kedah, dari Kedah turun ke Perak, kemudian ujung baru dapat balik ke Pengkalan Hulu. Dari lintas Kedah baru jumpa Perak balik. Ya Allah, apa terjadi? 3 kali tayar kereta pancit. Banyak dosa orang yang dibawa agak. Okey, 3 kali pancit. 3 kali pancit tayar itu, 3 pancitnya depan kedai tayar. Umi kata Maha Agung Allah. Patut sampai pukul sebelum maghrib. Akhirnya Umi sampai pukul 11.30 malam. Dan pancit yang terakhir itu, okay, Umi tak tahu tayar apa dia pakai, kita pun tak tahu. Pancit yang terakhir itu, orang kedai itu tengah kunci pintu dia. Workshop dia. Tapi dia masih ada. Bayangkan, ini sebahagian daripada, kalau ini yang kita rasa, ya Allah. Bayangkan kalau tak ada kedai, macam mana nak tidur dalam hutan ni, masih tu jalannya masih hutan lagi. Ini sebahagian daripada ruang-ruang di mana kalau kita banyak membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah sediakan ruang-ruang bantuan daripada orang ke, daripada jawat apa-apalah, ada je bantuan yang akan datang. Okay, sebab itu kata-kata duduk berdiri tepi jalan mesti ada yang singgah. Ada apa doktor nak bantu apa? Ini pengalaman pancit, tayar pancit di jalan. Okay, pancit di jalan tak sampai 5 minit. Umi dah cuba juga keluarkan batang T tu. Masa tu pakai kereta apa? Pakai Volvo. T tu nak pusing pun. Nak pusing apa kata-kata sepanak apa? Sepanak pula. Nak pusing apa? Knock yang 4 dari lubang tayar. Tak terpusing. Dah berdiri dah atas campur tu, tanda macam tu. Berdiri, tak bergerak juga. Okay. Tak sampai 3 minit. Macam-macam kereta berhenti. Ini doa yang kita hendak. Ini harapan. Kita belum minta dengan Allah dah sampaikan dulu pertolongan. Kita belum tahan kereta dah berhenti dulu. Bayangkan. Bukan kata Umi baik, tapi kita nak merasa pertolongan Allah tu datangnya kadang-kadang dalam keadaan kita tersepit sangat. Allah tak bagi saja-saja. Nabi Musa tidak akan jumpa nama Laut Merah yang boleh kering. Kalau itulah jalan terakhir, sempit sangat. Ya Allah, dan azab sangat. Allah puk katanya. Jangan main-main. Okay? Itu kita kata kalau tidak, kenapa tak buat awal-awal? Contohnya lah. Artinya kekuatan yang nak dibangun, kita kata kalau kita Nabi Yunus, kalau dari awal dia minta pertolongan, dia tak masuk perut ikan dah. Tapi dia masuk dalam perut ikan, baru minta tolong, baru bertobat. Tapi Allah tolong juga. Okay? Kalau kita ambil contoh anak Nabi Nuh, dia minta, ya aku akan berlindung Nuh atas gunung. Aku akan berlindung daripada air banjir ni, naik atas pokok, naik atas gunung sana. Maka dia bersandar pada gunung-gunung. Memang tenggelam. Tapi kalau dia bersandar pada Allah, pasti Allah akan bantu.
contoh. Sampai juga Namrud. Namrud orang raja yang paling hebat. Tapi Allah matikan hanya dengan nyamuk. Bayangkan. Kekuatan-kekuatan kata dua kalimah syahadah ini sangat hebat. Maka yang seterusnya kita kata, ketiga kebahagiaan orang yang senang terhadap syahadah ini ialah jaminan akan diangkat. Diangkat martabat, diangkat nama baik, diangkat kehidupan, diangkat rezeki, diangkat ibadah, diangkat kedudukan, diangkat kemuliaan. Diangkat, ujungnya diangkat masuk syurga. Kalau diangkat maknanya tak jalan sendiri, betul? Diangkat, bukan mengangkat, diangkat. Kalau Nabi Isra' Mi'raj, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Kalau menjalankan, Nabi jalan sendiri ke orang lain jalankan? Bukan Maha suci Allah yang dijalankan, yang berjalan, tak ada. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Bukan dijalankan hambanya. Dijalankan, Nabi jalan sendiri. Dan ada pertolongan Allah. Tapi kita katakan Nabi Maha suci Allah yang menjalankan, bukan dijalan, menjalankan. Artinya kita kata orang yang bahagianya, orang yang selalu mengucapkan dua kalimah syahadah ini ialah jaminan dia akan diangkat, dimuliakan dan dihargai. Ya Allah. Nampak orangnya simple je, tapi ya Allah, orang sayangnya ya Ruha ya Rabbi.